Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan membincangkan Kertas Percubaan Negeri Sembilan 2021 bagi Kertas 2, soalan ke-6 Pemahaman Petikan Umum. Jom kita mulakan. Untuk soalan bahagian pemahaman petikan umum, terdapat dua bahan, iaitu bahan 1 dan bahan 2 dan anda haruslah menjawab 4 soalan. Soalan 1 adalah berkenaan dengan maksud frasa, 2 markah. Kemudian soalan kedua adalah tentang persamaan dan perbezaan antara bahan 1 dan bahan 2. Kemudian untuk soalan ketiga adalah tentang soalan pendapat anda dan soalan keempat adalah tentang soalan kebat. Mari kita baca petikan yang diberikan terlebih dahulu. Mari kita baca bahan 1. Vektor ialah apa-apa serangga termasuk nyamuk yang mampu menyebabkan penyakit. Nyamuk adalah salah satu vektor yang membawa penyakit demam denggi, malaria, untut, Japanese encephalitis, JE, yellow fever, West Nile fever, chikungunya dan penyakit yang sekarang menarik perhatian global iaitu virus Zika. Penyakit bawaan vektor ini mampu mengancam nyawa manusia sekiranya tidak mendapat pencegahan di peringkat awal. Penyakit ini mampu menjejaskan kualiti hidup seseorang. Langkah-langkah yang kita boleh lakukan adalah seperti mendapatkan suntikan vaksin bagi penyakit bawaan vektor yang ada vaksinnya. Selain itu, memasang penghadang serangga di jendela rumah. Tidur di bawah kelambu dan memakai ubat penghalau serangga juga amatlah digalakkan. Usaha-usaha yang telah dinyatakan memang berguna, tetapi langkah yang paling efektif adalah dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Sesungguhnya, kurangnya kesedaran tentang kesihatan serta kecuaian dalam tindakan menyebabkan penyakit bawaan vektor sukar dibendung dan mendatangkan kebimbangan dalam kalangan keluarga yang terlibat. Mari kita lihat bahan 2. Putrajaya. Kementerian Kesihatan mengingatkan rakyat Malaysia agar sentiasa mementingkan kesihatan terutama dalam aspek pemakanan. Perkara ini perlu dipandang serius kerana kecuaian dalam tindakan mampu mendatangkan kesan negatif kepada keluarga yang terlibat. Pengambilan kuantiti makanan juga perlu dikawal dengan mengurangkan makanan tinggi kandungan gula, lemak dan garam kerana pengambilan makanan seumpama ini mampu mendedahkan diri kepada penyakit kronik, maksudnya penyakit serius. Hal ini pastinya akan menyebabkan kualiti hidup seseorang individu itu merosot. Individu disarankan mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan serta banyak minum air kosong bagi memastikan tubuh sihat. Individu yang memandang enteng akan perkara ini, memandang enteng ialah memandang ringan, take it lightly. Akan perkara ini akan membahayakan diri lebih-lebih lagi apabila disahkan menghidap penyakit yang berpotensi meragut nyawa manusia. Amalan merokok bagi mengelakkan rasa mengantuk semasa memandu perlu dihindari kerana kelak akan mengundang penyakit kronik. Bagi yang memandu pulang ke kampung, pastikan anda mendapat rehat mencukupi sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Jadi, apakah perbezaan bahan 1 dan bahan 2? Bahan 1 adalah tentang penyakit yang dibawa oleh vektor seperti nyamuk. Manakala bahan 2 ialah penyakit kesihatan. Okay, mari kita lihat 4 soalan yang diberikan. Mari kita lihat 4 soalan yang diberikan. Soalan pertama, berdasarkan bahan 1, apakah maksud rangkai kata paling efektif? Jadi, di sini kita guna teknik sinonim ya. Okay, paling ialah teramat. Efektif ialah berkesan. Jadi, maksud rangkai kata paling efektif ialah teramat berkesan. 2 markah. Okay, sekarang kita lihat soalan kedua. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kedua-dua bahan tersebut. 3 markah. Mari kita lihat balik bahan 1 dan bahan 2. Mari kita cuba cari persamaan di antara bahan 1 dan bahan 2 ya. Okey, jadi kita lihat di sini. Di sini dia kata mengancam nyawa manusia sekiranya tidak mendapat pencegahan di peringkat awal kan? Di sini. Ini akan meragut nyawa, okey, menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi kita lihat bahan 2, ada tak mengancam nyawa manusia? Mengancam nyawa manusia. Sini. Sini, meragut nyawa manusia. Okey?
Okey, kemudian kita lihat balik bahan 1. Apa lagi? Persamaan. Okey, sini. Menjejaskan kualiti hidup seseorang. Okey, kemudian kita lihat bahan 2 ya. Ada tak ayat yang membawa maksud yang sama? Ya. Jadi di sini mendatangkan kesan negatif kepada keluarga yang terlibat. Jadi kita sudah dapat persamaan. Okey, sekarang kita cari perbezaan ya. Okey, perbezaan untuk bahan 1 dan bahan di antara bahan 1 dan bahan 2 ialah ni adalah tentang penyakit vektor. Okey, ini bezanya penyakit vektor, manakala untuk bahan 2 ialah penyakit kronik. Okey, kemudian kita cari lagi satu perbezaan yang lain. Okey, ni ialah bagaimana nak elakkan. Tengok di sini, dia kata, okey, usaha-usaha yang telah dinyatakan. Jadi di sini, apakah usaha-usaha? Menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk, kan? Okey, jadi ini ialah perbezaan. Kemudian kita lihat bahan 2, bagaimana nak atasi ya. Okey, jadi di sini ialah apa? Mengurangkan makanan tinggi kandungan gula, lemak dan garam. Jadi ini adalah tentang aspek pemakanan. Okey, aspek pemakanan. Okey, kemudian nanti kita tulis jawapan. Okey, tapi sekarang kita plan dulu ya. Mari kita lihat jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Okey, nombor 1, maksud rangkai kata paling efektif ialah teramat berkesan. 2 markah. Jadi di sini 2 markah ya. Okey, persamaan yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah jenis penyakit yang terkandung dalam kedua-dua bahan boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Selain itu, kecuaian dalam tindakan mampu mendatangkan kesan negatif kepada keluarga yang terlibat. Bukan itu saja, kedua-dua jenis penyakit mampu menjejaskan kualiti hidup seseorang. Okey, perbezaannya. Perbezaan yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah penyakit dalam bahan 1 merupakan penyakit bawaan vektor, manakala penyakit dalam bahan 2 merupakan penyakit kronik. Selain itu, usaha menghindari penyakit dalam bahan 1 adalah dengan memastikan persekitaran sentiasa bersih, manakala usaha menghindari penyakit dalam bahan 2 ialah pengawalan aspek pemakanan. Jadi di sini dapatlah 3 markah. Mari kita lihat soalan ketiga. Merokok membahayakan kesihatan. Demikianlah ungkapan yang tertera pada setiap kotak rokok di pasaran negara kita. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan merokok terhadap perokok tegar? Jadi di sini 3 markah, ya. Jadi apa yang kamu boleh sebut ialah kesan-kesan merokok seperti apa? Akan menyebabkan kanser paru-paru, betul tak? Okey, dan juga akan menyebabkan salur darah semakin sempit dan menyebabkan stroke. Lagi, gigi akan menjadi kuning dan kulit akan jadi pudar. Ya, jadi semua ini kamu boleh masukkan dalam jawapan kamu untuk dapatkan 3 markah. Okey, sekarang mari kita lihat soalan keempat. Okey, rakan anda sering menghadapi masalah kesihatan akibat amalan gaya hidup yang tidak sihat. Nasihat daripada ahli keluarga juga tidak pernah diendahkan. Don't care about the advice from the family members. Anda merupakan salah seorang rakannya yang paling akrab dan berpengaruh. You are his or her close friend. Okay, BFF. Bagaimanakah cara anda mengajak rakan tersebut agar mengamalkan gaya hidup yang sihat? Jadi di sini 4 markah. Jadi kamu perlu menasihati rakan kamu agar mengamalkan gaya hidup yang sihat. Healthy lifestyle. Okay? Nah, kamu juga boleh ajak kawan kamu pergi beriadah. Go and relax the mind. Okay? Dan juga mengambil pemakanan yang seimbang. Have a balanced meal. Okey, lagi apa yang boleh kamu kata? Suruh kawan kamu untuk pergi checkkan body check up. Jadi body check up dalam bahasa Melayu ialah apa? Pemeriksaan doktor secara berkala. Okey, annual check up. Okey, lagi apa? Kamu boleh menasihati rakan kamu supaya mendapat rehat
dan tidur yang mencukupi. Jadi di sini kalau kamu masukkan semua isi dalam jawapan anda, kamu akan dapat 4 markah. Mari kita lihat jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Untuk soalan ketiga, pada pendapat saya, kesan merokok terhadap perokok tegar ialah mereka akan mengalami sesak nafas, hard to breathe, breathing difficulty dan kanser paru-paru, lung cancer. Selain itu, salur darah akan menjadi sempit, vein and artery, vena dan arteri jadi sempit dan risiko mendapat stroke adalah tinggi. Tahu apakah itu stroke tak? Stroke ialah apabila salur darah tu tersumbat kemudian dia pecah. Kalau berlaku dalam otak, jadi sebelah badan akan jadi cacat. Hilang keupayaan untuk bergerak, Itu ialah stroke. Seterusnya, gigi mereka akan menjadi kuning. Dah tak handsome dah, tak cantik dah kan? Tak kacak dah. Dan kulit mereka akan menjadi kusam. Tak berseri-seri dah, jadi di sini ialah 3 markah. Kemudian kita lihat jawapan untuk soalan keempat, untuk mengajak rakan saya agar turut mengamalkan gaya hidup yang sihat, saya akan memberitahu rakan saya tentang kepentingan mengambil makanan yang seimbang. Selain itu, saya akan mengajak rakan saya untuk pergi beriadah. Go for relaxing. Seterusnya, saya akan menasihati rakan saya agar melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala, annual check-up. Bukan itu saja, saya akan memaklumkan kepada rakan saya bahawa tidur dan rehat yang mencukupi adalah amat penting. Jadi ini ialah 4 markah. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan ke-7, pemahaman petikan sastera. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!